Kami bertuah sebab bersama dengan satu perkara yang amat penting yang bakal mewarnai TV3, finale Gerak Khas Dema. Dan ini adalah satu, saya nak berkongsi, tak boleh kongsi seorang lah sebab rasa seronok tu bersama dengan kawan-kawan di hujung sana. Oh, kawan-kawan hujung sana. Tadi tak payah compound Okey. Sebab penjagaan fizikal. Sebab kita Datuk Yusof Aslam dan juga Shrek Iskandar. Ya. Dia memang tadi saya ingat memang betul. Itulah. Nampak macam wibawa karisma tu ada. Sebab Datuk ceritakan Gerak Khas ni bermula 99 ya. Bermula tayangan pada awal 1999. Ya. Masa tu usia saya 44 saja. Muda lagi. Sekarang dah 66 lah. Macam mana boleh terbit satu usaha yang begitu hebat ni? Sebenarnya ini semua dengan izin Allah kan. Okey. Kita sebagai karyawan kita berkarya dan pada awal ni kita cuma diberikan program tu dalam 26 episod. Saya ingat lagi tahun 1998 diberi, 99 dia on air. Oleh kerana sambutan yang luar biasa, dia terus bersambung-sambung, saya pun tak tahu bila nak habis. Pasal rating dia pun ketika tu bagus dan saya sendiri pun lah, ini semua datang dengan izin Allah. Kan? Kita buat sebaik mungkin kita ikut kemampuan kita. Tapi soal rezeki, bukan itu saja. Saya rasa gembira kerana jenama skop production satu, tetapi PDRM tu. Ya. Yeah, sebab Polis ada satu drama yang boleh katakan begitu lama ditayangkan di stesen dia orang. Itu dia. Ya, Sebab ini sampai ke tahap orang obses sampai tengok muka Datuk pun ingat PDRM dan Polis ya. Ya. Image tu kuat. Okey, Tapi saya nak tanya jugalah macam mana Syira kan sebagai pelakon. Kita nampak wajah-wajah pelakon Gerak Khas ni, kita dah tahu dah itu dia. Macam Syira sendiri mungkin boleh katakan agak junior juga dalam pelakon Gerak Khas kan. Masuk dan keluar dan sebagainya. Bila berada dalam drama ni kan, apa yang memberi kesan kepada kehidupan Syira sendirilah? Kepuasannya berbeza daripada drama-drama yang sebelum ini. Ya, sebab dia siri yang panjang, terlalu panjang. Jadi bila panjang ni kita dengan tim Gerak Khas tu dah macam keluarga. Yes. Jadi bila kita hari-hari kan berjumpa, pagi-pagi jumpa, habis syuting balik tok tidur, bangun jumpa lagi. Jadi kita lebih akrab. Jadi bila kita berlakon bersama pun kita lebih santai kan, mungkin disebabkan itu penonton pun rasa lebih boleh relate dengan Gerak Khas sebab dia rasa mungkin kemesraan kita tu. Jadi saya rasa beruntunglah dapat masuk Gerak Khas ni. Itu dia sebab pelakon awalnya sebab tahun 99, pelakon yang remaja pun dah ada anak remaja lah. Sebab 20 tahun kan. Begitu lama sekali. Datuk nak tanya, dalam Gerak Khas di finale ini, apa kelainannya berbanding Gerak Khas sebelum ni? Dia sebenarnya siri ni sama je, tetapi kelainan ni kena orang nak menunggu saat-saat akhir je. Kita adalah bintang-bintang baru sebab kita ni 20 tahun. Ada orang katakan dulu, kenapa tak ada isi, kenapa apa. Bagi saya, untuk kita nak maintain program sampai 20 tahun, ya, of course, setiap pelakon ada komitmen masing-masing. Yeah. Macam Datuk Yassin Mizal, dia pun dengan program-program lain kan. Sebab tu pelakon-pelakon silih, orang kata apa, silih berganti. Dan macam bagi saya, pelakon yang paling setia sekali adalah Galak, sahabat lama saya. Saja Misai. Kita pada miss ya. ya. Dia tu daripada mula, sebenarnya sebelum Geras lagi, pada tahun 85 apabila kita terbitkan program drama bersiri atau Remah-Remah Kota Raya di RTM. Pada tahun 85. Dia start dari situ. Saya bagi watak dia sebagai sarjan, kekal sarjan, sampai last dia pension dalam Gerak Khas sebagai sub inspector. Tapi oleh kerana usia dia ketika itu dah meningkat, dah sampai penghujung kan. So saya ingat lagi Tan Sri KPN, Tan Sri Musa, ya. Tan Sri Musa dia kata dengan saya, Datuk Yusof, berapa usia dia? Saya kata dia dah dekat 68. Bagi pencen dah tua sangat. So dia pun sedih. Sampai saya buat satu episod tu, kisah dia meninggalkan Geras pada tahun 2011 ke 2012 itu. Dia menangis. Ya. Dia kata, aku ndak lagi ni Datuk, saya ndak lagi dalam Gerak Khas. Saya kata lah, setiap yang bermula akan berakhir lah. Dan ini juga teguran daripada pihak KPN. Dia tak apalah, tapi satu yang bagus, Tan Sri Musa kata, Yusof, boleh buat create dia jadi driver taksi ke apa kan. Banyak bekas-bekas polis, bekas tentera menjadi macam kerja dia buat, ada yang jadi ahli perniagaan, ada yang buka gerai dan sebagainya, ada yang menjadi petani kan. Jadi saya jadikan driver taksi dan sebagai driver taksi dia bertahan tak salah saya dalam 8 tahun katanya. Lambat jugalah. Maknanya lepas pencen jadi driver taksi. Dan dia masih ada hubungan dalam drama Geras. Dia masih ada hubungan. Jam saya kadang berjumpa dia. Datuk Rahim juga tunjukkan, Datuk Rahim Razali. Dia ex-polis yang uniform warna kuning kan. Dulu kan uniform dia warna
bukan biru sebelum tu. Warna macam Krim, apa ni? krim. Warna Brown. Ya, brown bukan brown. Dia macam kekuning-kuningan sikit lah tu. Bukan kuning betul kan. Jadi saya kata nampak benda tu dah sinonim dah. Ya. Dah sinonim. Jadi watak-watak tu saya create kan, ada orang kata kenapa masih ambil lagi galak dalam gerahas. Saya kata ini perlu, ni mereka ada peminat sendiri. Ada makcik-makcik cakap saya, Datuk Sob, mana gerahas ni? Mana si si galak? Dah lama dah. Makcik minat dia. Bukan Lepas tu tu je. saya maintain dia. Linggam. Ya. Ya, Lim. Linggam. Lim. Ya. Zairi. Itu memang Zairi. kesayangan Malaysia. Saya tahu dah. Pasal kita dah lama dengan dia orang ni lah kan. Betul ya. Baik. Okey, kalau ada sebarang persoalan nak bercerita, nak berkongsi pengalaman bersama dengan kami di nombor Tetra, anda boleh hubungi kami untuk berkongsi lah apa-apa saja memori dia dengan Gerard Haas, sebab kita nak menantikan finale. Macam persediaan untuk finale macam mana, Syira? Mungkin dah banyak perlu buat kajian ya. Yalah, sebab bila terakhir ni emosi. Saya persediaan dari segi emosi lah. Macam sedang gaya galak sendiri pun rasa sedih. Saya lagi pencen awal. Lagi sedih. Jadi, Sebab dah pernah jadi rutin kan. rutin dan memang Syira memang minat kira pakai uniform. Jadi bila kita bekerja pakai uniform, jadi bila dah kena gantung uniform. Lepas ni dalam boleh finale apply ni- minta kerja polis. Dalam finale ni naik pangkat tak? Tak dalam Dia itu. masih inspector lagi. Macam mana Syira kan bila kata sebab bila terlalu lama kan pastinya menjadi sebahagian daripada hidup lah macam kehidupan PDRM tu sendiri. Bagaimana Syira sebagai pelakon? Kan bila kita dah tiap-tiap hari berlakon sebagai badan beruniform, ada tak satu ketika tu macam kita sendiri pun takut nak buat kesalahan macam aku membawa image kan? Memang betul. Sebab bila kita dah pakai bukan sekadar suka-suka je boleh pakai uniform. Jadi kita kena jagalah Ya. supaya tak tercemar lah image PDRM. Jadi dan secara tak langsung bila Syira sendiri dah berlakon melakonkan watak polis, pakai baju polis, Syira lebih hormat pada kerjaya polis ni. Jadi kita Menjaga kena integriti mereka lah. Betul kita juga. kena hormat ni lah. Saya juga Frontliner. berpesan pada pelakon-pelakon saya sendiri pasal walaupun kita ni berlakon tapi di luar pun kita kena jagalah soal PL kita, tak boleh cakap lepas-lepas kan. Kalau orang tengok ini apa dalam drama bukan main lagi baik kan, jaga disiplin, kat luar you langgar undang-undang. Jadi benda-benda ni saya selalu nasihat pada hati-hati saya lah kan. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada PDRM. Ya. PDRM ni ramai kawan-kawan saya. Saya sebenarnya bermula daripada tahun 85 buat program televisyen iaitu siri Remah-Remah Kota Raya, Police Story. Semuanya bermula ilham ni datang daripada saya berlakon dalam filem Bukit Kepong arahan Tan Sri Jim Tan Sudin. Saya ingat lagi pada tahun 81. Itu saya kenal polis ketika tu. Itulah lahirnya rakan-rakan yang kata kenapa you tak buat cerita polis kalau you buat company kan. Itu start dia. Dia kalau tengok masa kita tengok Datuk Muda memang Terpikat lah. Sekarang pun handsome lagi. Dah botak dah. Kita dah sambut pemanggil dari Batu Pahat. Cik sambut Fauzi. pemanggil. Assalamualaikum. Halo, salam. Ya, Cik Fauzi ya. Ya, saya bercakap. Silakan perkongsian soalan kepada Datuk dan juga Syira, silakan. Ya. Okey, Assalamualaikum Datuk, Fitri, seterusnya inilah kru. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya satu soalan yang mungkin ramai netizen ataupun masyarakat nak tahu. Peminat-peminat Gerard Haas nak tahu kenapa finale ni dibuat di TV3 sedangkan dia punya rangkaian drama tu di stesen TV lain. Baik. Terima kasih. Itulah dia. Apa ni satu soalan yang suka untuk saya jawab. Ada sebab. Apa yang setiap kejadian berlaku itu ada sebab. Tapi bagi saya berterima kasih kepada stesen RTM. Jadi bagi saya hubungan saya dengan RTM masih baik. Tidak ada apa-apa isu. Tapi dalam hal Gerard Haas bagi saya biarlah ia menjadi satu rahsia hati saya. Ya. Biarlah benda itu sebab saya tidak mahu menyinggung mana-mana pihak kan. Sebab kita ni bukan baru berkawan, dah lama dah kan. Jadi hubungan saya dengan pihak stesen televisyen iaitu RTM 35 tahun, jasa mereka tak pernah saya lupakan. Dan saya juga ada peranan saya sebagai bikin filem, begitu juga PDRM bersama dengan saya selama 35 tahun. Rakan-rakan seperjuangan di Bukit Aman semua yang membantu saya, rakan-rakan lama saya, ada yang dah pension pun. Ada setengah tu dah jadi IGP dah, pension pun ada juga. Bagi saya ini satu kombinasi sebenarnya kerjasama win-win situation antara Scope Production, PDRM dan juga RTM. Jadi tidak ada timbul soal kita ada konflik tidak. Ya? Tapi itu isu yang berlaku kenapa saya berpindah ke sini biar menjadi rahsia saya dan orang-orang RTM sendiri tahu. Ya. Dan saya harapkan hubungan ini berterusan dan tidak ada apa-apa isu.
Itu je. Ya. Sebab momentum Gerahas ni sampai ke layar perak. Betul. Ya. Ini memang sambutan pun memang juta-juta. Jadi sebenarnya Datuk, Ya. adakah Datuk ni pandai memilih pelakon sebab kalau ikut sejarah kan, yang mana berlakon Gerahas ni menang bintang paling popular macam-macam lah. Ya. Dia punya kemenjadian tu semua berhasil sentuhan karisma pelakon dalam Gerahas ni. Karisma pelakon ni saya bukan apa. Kita ni dah lama involve dalam penerbitan drama TV. Dan kebetulan lah saya panggil diorang, kita ada buat uji bakat. Dan secara kebanyakan ni benda berlaku ni secara kebetulan lah. Macam saya buat Sembilu lah. Dia kata macam mana Datuk Yusof, you boleh ambil Awi, Ziana, Ira, karakter tu kena dengan diorang. Saya ni suka berfantasi. Jadi saya tengok macam Ziana Zain begitu, Ira begitu, Awi begitu juga macam AC Mizal. Ya. Dia ni orang Nogori kan, dia cakap Nogori pandai. So, saya buat skrip pun ikut watak tu. Dia cakap Nogori musik-musik kan. Tapi orang kata kenapa tak ada cakap Nogori. Tapi saya bagi cakap Nogori pada Syira. Tak kena lah. Pada galak ke. Jadi macam AC tu, Datuk AC dia memang orang Nogori. So bila kita buat tu, dia boleh melawak dengan spontan. Dan AC Mizan insyaAllah akan buat comeback dalam siri akan datang. Kita akan rahsiakan apa dia. Buat comeback secara bintang undangan lah. Baik, Syira, sebagai seseorang pelakon yang dah lama dengan Gerahas, apa yang menyebabkan Syira setia dengan Gerahas sampai hari ini masih lagi bersama dengan pasukan Gerahas? Pertama sekali memang sebab Syira selesa berlakon dengan di bawah Datuk Shah Islam, bawah Scope Production. Dan memang minat watak polis beruniform. Dan kita dekat dalam tim tu dah satu keluarga. Jadi itu yang bila nak lepaskan tu rasa sangat berat. Sangat Bekerja berat. dengan Datuk Yusof Aslam ni macam mana? Very fatherly ke, charming ke? Dia boleh ke fatherly. Garang pun ya juga. Boleh pergi dua tapi Garang juga tu. Tapi kita orang macam family. Ya. Saya tak nafikan sepanjang 20 tahun ada berlaku lah. Ya kita anak bapak pun kena jadi kan. Kita dengan suami isteri pun sama juga. Sama juga walau Syira, walau dengan Datuk AC Mizal, ada berlaku krisis. Bukan krisis itu konflik perasaan. Kadang-kadang dia rasa kita tak layan dia orang, kita ada masalah. Tapi benda-benda tu kita selesaikan macam dalam satu keluarga. Macam anak beranak punya masalah lah. Ya, jadi saya tak ambil pergi macam Datuk AC orang kata Datuk Aslam bergaduh dengan Datuk AC. Tidak. Saya dengan dia jumpa di peluk, Datuk saya kenang Datuk pernah naikkan saya dalam siri Gerahas jadi popular. Saya kata, you ada peranan. Bukan pasal saya je. You ada peranan. You mau berbakat. Dan dengan izin Allah SWT, you lagi berjaya. Baik, insyaAllah. Okey, ada lagi pemanggil. Sarah. Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Sarah, soalannya Sarah. Saya sebenarnya tak ada soalan. Okey. Saya nak bagi tahu yang saya rasa macam cerita Gerahas ni mengingatkan saya kepada arwah atuk saya lah. Sebab arwah atuk saya takkan ketinggalan nak tengok cerita ni. Sampai kadang-kadang kita macam nak cakap dengan dia tu kan dia suruh kita diam. Sebab nak tengok cerita Gerahas ni. Sampai saya daripada masa kecil ni sampai sekarang dah boleh hafal lah lagu Gerahas. Menyanyi punya. So bila sekarang arwah tu dah tak ada. Bila setiap kali ada cerita Gerahas tu, family macam tiba-tiba jadi sebab lah. Ya. So rasa Memori. macam saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk sebab buat cerita ni. Sebab nak cakap arwah Datuk saya sangat suka nak cerita ni. Sekarang nenek saya yang sambung tengok cerita ni. Okey. Nanti tengok TV3 ya. Ya betul. Saya tengok Okey. saya dah bagi tahu nenek dan nenek saya tak berapa sihat. Dia uzur. Ya. Tapi nenek pun dah standby dah nak tengok. Saya beritahu nenek nanti ada lagi cerita kat sini. Aku kata, ya. Telefon nenek nak tengok. Nenek nak tengok. Dia cakap macam tu. Okey. Memori yang manis Gerahas ya. Alhamdulillah, terima kasih kenangan Sarah. yang sangat manis. Ya, ya, Terima kasih. okey. Assalamualaikum. Kenapa nak cakap tahu jugalah because dalam siri yang kita buat ni Gerahas The Finale ni saya akan meninggalkan pasukan polis buat selama-lamanya. Dalam episod akhirnya di mana saya pun dah 66 dah patut pencen dah. Tapi dalam gambar ni saya meletakkan diri saya konon-konon baru dalam 60-an lah. Sebenarnya dah 6 tahun patut dah pencen. Jadi saya buat cerita ni macam galak. Saya beritahu saya jumpa saudara galak, saya kata galak setiap bermula akan berakhir. Kalau dulu you pencen, sekarang saya juga akan bersara. Apa sekalipun perjuangan harus diteruskan. Ya, okey. Ya. Syira meniti kemantangan, nampak aura Azhar Hamid tu. Mak dia. Okey, ada lagi soalan, silakan bersama kami, hubungi kami
Jadi macam Masila paling muda kan sini host kan. Memang dah terbiasa kan lagu-lagu tu. Dah, saya bila tadi dengar pemanggil kita nyanyi lagu Gerahas kan. Alah, janganlah. Nyanyi sikit. Jangan. Cepatlah. Jangan. Suruh nyanyi pula. Bila saya dengar lagu tu, mesti dalam fikiran ni kan, dia macam terlekat tau, gerak-gerak khas macam tu kan. So kita macam, seronoknya. Kita dah tahu, kita membesar dengan gerak khas ni. Dan kalau ada trivia kena ingatlah berapa ribu episod kan. Tengok kan. Kita dah Ya. terbitkan lebih 1,000 episod. 1000 episod. Lepas 1,000 episod. Ya. Satu kira orang kata satu siri yang begitu panjang Ya. sekali, 1000 episod. Lebih Dalam 20 sejarah lah rasa saya. Saya pun tak pernah terfikir lah. Ya. Ini semua dengan izin Tuhan lah kan. Itu Datuk. hanya merancang kita buat tapi yang menentukan Allah SWT. Ada lagi pemanggil banyak dari selatan. Ya. Okey. Hello, Assalamualaikum. Halo. Hello. Ya, silakan. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Cik Muhammad silakan. Salam. Saya Muhammad, Datuk. Ya. Okey, Datuk. Saya ni kiranya cukup suka dengan cerita Gerahas ni. Saya pun membesar dengan cerita Gerahas. Ya ke? Cuma saya tertarik dengan satu plot yang Datuk twist cerita tu. Kenapa ada banyak level of pegawai, macam banyak bos-bos daripada Datuk sendiri. Lepas tu ada bawah pangkat tu ada, lepas tu ada bawah pangkat lagi. Sampai ke pangkat inspektor dan bawah ada. Saya tengok kadang-kadang dia panggil ni tuan, dia panggil ini lagi tuan. Kan sebab ya. Itu saja soalan saya. Ya, Datuk. saya tahu. Okey. Sebenarnya kalau ikut cerita ni pegawai itu pegawai. Dia tapi kita establish ke yang anggota bawah tu 2-3 orang je main karakter. Karakter lain ada tapi oleh kerana polis kan, tapi cerita ni kalau dulu saya buat zaman-zaman saya buat awal dulu tak ramai pelakon 2-3 orang. Tapi apabila kita dah makin lama hati-hati saya ada komitmen, sometimes nak kekalkan satu program tu bukan senang. Kita hanya mampu buat sebulan dalam 4 siri dan 5 siri. Itu yang bezakan kita dengan drama-drama lain. Jadi dalam hal yang dia bercakap tadi pasal perwatakan kan, banyak tu level ni macam saya pangkat DCP, ada kawan saya seorang tu dia SSC kan. Sama juga ikut rank dia. Tapi oleh kerana kita kan bertukar-tukar pelakon. Jadi ada macam masa kalau ada kes tu kan dia orang bekerja dalam satu tim. Jadi walaupun pegawai tu pegang kes tu tapi pegawai lain boleh bantu dia. Sebab kita pun nak exposekan pelakon-pelakon kan. Sebab kita masalah sekarang bukan macam dulu lagi lah. Dulu kita boleh maintain pelakon 2-3 orang bahkan melekat dalam stesen kita. Tapi kita sekarang, pelakon semua sibuk dengan dia punya komitmen. Masuk minggu ni dia tak ada. Dah pening kita kan. That's why kita gantikan pelakon lain. Macam tuan-tuan juga rank lah. Ikut rank. Apa sekalipun saya nampak benda ni, of course saya ucapkan terima kasih juga kepada stesen iaitu RTM. Yang mana telah bagi peluang kepada Scope Production. Tapi itu yang saya nak betulkan perception orang. Perception bahawa dia mengatakan kita ni konon ada hubungan yang istimewa dengan RTM, dengan PDRM. Itu saya nak tolak tomahan tu bahawa ianya bergantung kepada prestasi kita, prestasi program, bukan sebab hubungan istimewa. Itu saya nak tegaskan sebab banyak suara-suara di belakang tu. Kenapa lama sangat di RTM tu? Kenapa Bukit Aman sampai Bukit Aman pun disalahkan bahagian PRO. What's so special about Yusof Aslam? Minta helikopter dapat, minta itu dapat. Diorang salah. Kita mengikut prosedur. Kita hantar skrip ke Bukit Aman, dinilai. Selepas dinilai, kita shoot. Lepas kita shoot program tu, dia punya DVD akan dinilai semula pihak Bukit Aman. Baru dia luluskan. Kalau ada komen, dia akan komen awal. Datuk tu tempoh kalau nak luluskan tu berapa lama tu? Biasanya kita dalam 2 minggu. 2 minggu. Sebab dia orang pun sibuk kan. Jadi jangan salah faham. Sebab ada orang bagi perception yang salah bahawa Yusof Aslam ada hubungan istimewa dengan PDRM. RTM ada hubungan istimewa dengan tu. Sebenarnya tidak ada. Segala-galanya berlaku. Penilaian penting sebab takut SOP salah semua kan. Ya, Betul. betul. Okey, Baik, banyak kita sangat ada pemanggil. lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum. 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 Siapa tu? Saya Kak Noh dari Pulau Pahang. Okey, Kak Noh, silakan. Nak bercakap dengan Datuk. Silakan, Ya. silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, silakan soalannya. Saya peminat setia. Saya peminat setia Datuk. Ya, terima kasih. Terima Terima kasih. Gerak khas. Saya peminat setia dari Pulau Pahang. Ya, terima kasih. Kerana menyokong Gerahas. Gerahas dah finale di TV3 sekarang. Nah, 10.30 malam. Adakah gerak khas diteruskan? Siapa nak habis lah? Ini merupakan Gerahas yang terakhir. Sebab tu ada Gerahas the finale kan. Tapi insya-Allah kita akan teruskan perjuangan kita dengan menerbitkan satu program televisyen bercorak kepolisian
yang ada elemen Gerahas tu tak lagi, insyaAllah. Ya. Tapi Gerahas ni setiap yang bermula akan berakhir, dan saya ucapkan terima kasih atas sokongan rakyat Malaysia ya yang menyokong drama bersiri Gerahas, iaitu siri kepolisian yang paling lama bertahan di stesen TV. Yes. Okay, Syira sikit ya. Mungkin kata-kata untuk yang terakhir inilah kan buat peminat-peminat sepanjang anda berada dalam program Gerahas ini. Itulah apa yang Syira harapkan. Macam mana kita ni tim Gerahas enjoy menghasilkan drama Gerahas ni. Yalah, kita dah lama daripada sebelum ni ada juga yang dah pergi meninggalkan kita, bukan saja pelakon tapi juga kru, editor, banyak yang dah pergi meninggalkan kita. Jadi itulah saya harap anda semua terus sokong Gerahas yang terakhir ni, finale ni. Macam mana kita enjoy buat cerita ni, saya harap penonton juga terhibur menyaksikan drama Gerahas The Finale. Ya, okey, baik. Mungkin, Terima Datuk, kasih. kata-kata Terakhir, Datuk. Ya. Saya mengucapkan juta terima kasihlah kepada peminat-peminat ciri Gerahas dan juga kepada stesen-stesen yang stesen RTM khususnya, dan juga kepada TV3 ya yang meneruskan siaran Gerahas, iaitu Gerahas The Finale. Dan saya kita sebagai orang lama saya akan terus berjuang merebitkan siri televisyen selagi saya bernafas, selagi saya sihat. InsyaAllah. InsyaAllah. Permudahkan yang baik. Kita sampai ke hujung. Terima kasih untuk anda bersama kami sepanjang hari ini. Moga-moga ada banyak ilmu dan iktibar untuk kita sampaikan kepada anda hari Jumaat yang berkah. Ya, jumpa lagi nanti minggu depan hari Isnin. Kita bawakan juga nanti topik yang menarik buat anda di MHI. Jaga diri hujung minggu ini. Kan, Assalamualaikum. Bila ku imbas lagi terusik peristiwa dulu yang mengguris hati, terkulai-kulai